ukhuwah persaudaraan Islam, hubungan persaudaraan di kalangan setiap pelajar dalam kumpulan usrah masing-masing. Maksudnya kita hanya fokus kepada kumpulan kecil kita dulu. Itu penting. Di setiap sekolah, sama ada sekolah asrama ataupun sekolah harian, bila kita adakan program usrah pelajar ini, kita ada seorang nakib dan kita ada biasanya dalam 9 orang ke 10 orang lah ahli usrah. Jadi fokus kita dalam program usrah ni adalah yang 10 orang ni dulu, ahli ni dulu. Yang lain-lain tu kemudian. Ini peranan nakib, ketua usrah dan juga ahli usrah ni. Kalau kita kalau kita tak fokus kepada kumpulan kecil ini, macam mana kita nak fokus kepada kumpulan besar? Itu maksud dia. Kalau dengan kumpulan kecil 9-10 orang ni pun kita tak boleh nak hadam ukhuwah kita. Kita tak boleh nak kenal secara terperinci siapa kawan usrah kita, siapa ahli usrah kita. Tak kira lah nakib ke, kalau nakib anak buah dia lah, anak usrah dia 9 orang. Kalau ahli usrah, nakib pun dia tak kenal rapat, ahli usrah yang selalu usrah duduk sebelah dia pun dia tak kenal rapat. Kumpulan kecil ini, yang 10 orang ahli ni, bagaimana mungkin kita boleh nak kenal kumpulan yang besar, kawan-kawan kita lain? Satu. Yang kedua, satu yang tak sepatutnya, kita lebih rapat dengan kawan sebelah katil. Contoh kan, kawan satu dom, katil sebelah. Sedangkan dia bukan ahli usrah kita. Boleh rapat, bukan tak boleh rapat. Tapi kita lebihkan dia daripada ahli usrah yang 9-10 orang ni. Jadi ada sedikit yang tak berapa betul. Fokuskan dulu kepada kumpulan usrah masing-masing. Baru kita boleh fokus tumpu kepada kawan sebelah katil ke, kawan satu dom ke, kawan satu kelas dan sebagainya. Ni jelas bukan maksud saya kita tak boleh nak kawan dengan kawan sebelah katil tadi nak rapat, bukan tak boleh. Kawan sekelas, kawan tadi bukan tak boleh, boleh. Tapi fokuskan dulu, hadamkan dulu, kita tumpukan dulu kepada kumpulan usrah masing-masing. Bila dah berjaya kita memahami hati budi, memahami semualah salah silah dia, keluarga dia, apa dia suka, apa dia tak suka, apa dia minat, apa lemah dia, apa kekuatan dia. Contoh macam SWOT kan, kita ada tahu kelemahan dia, kekuatan dia, kita tahu apa yang dia suka dan sebagainya kan. Kita kena pasti semua, barulah kita boleh pindah pula kepada orang lain. Itu kaedah dia. Kecuali lah kalau sekolah kita tak ada usrah kan. Tapi sebab kita nak memfokuskan kepada program usrah di sekolah, jadi kita tumpu itu dulu. Clear di sini. Jadi ukhuwah ni kena jaga. Jadi macam mana cara nak menguatkan ukhuwah ni dalam kumpulan ahli usrah? Ini peranan nakib. Peranan nakib yang menjadi ketua tonggak kepada ahli usrah. Boleh kita buat macam-macam. Antaranya apa dia? Puasa sunat, Isnin Khamis. Puasa bersama, sahur bersama, buka puasa bersama. Apa yang ada kita makan. Itulah kemanisan program usrah kita nanti. Dan itu kita akan ingat sampai bila-bila nanti insya-Allah. Ada telur goreng, ada telur mata kerbau, ada telur dadar. Itu lauk yang paling sedap tu dalam usrah tu. Ada ikan masin sebagai contoh. Ada sambal sambal ikan bilis yang bawa masing-masing daripada rumah masing-masing keluar. Kita keluarkan daripada lokal kita. Buka puasa sama-sama. Makan sama-sama. Itu program ukhuwah kita. Study group sebagai contoh. Ahli usrah cuba susun study group bersama. Sebab itu kalau usrah ni dia dari kalangan tingkatan yang sama, mudah. Tingkatan 1, kumpulan usrah tingkatan 1. Tingkatan 2, kumpulan usrah tingkatan 1. Tingkatan 2. Tingkatan 3, kumpulan usrah tingkatan 3. Kena pula tingkatan 1 tu pula kelas yang sama. Lagi senang. Lagi mudah. Jadi kita nak buat study group pun mudah. Daripada 10 orang tu kita pecahlah kepada 3 kumpulan. Sebagai contoh. Akib akan jadi pemantau, akan jadi pembantu, akan jadi penasihat kepada kumpulan study group. Jadi tak ada masalah. Dari sudut akademik kita pun kita boleh selesaikan masalah. Dari sudut pembinaan sahsiah kita pun tak ada masalah. Nak hafal surah, buat dalam bentuk study group.
Nak hafal surah apa? Hafal surah Yasin, hafal surah Muluk, hafal surah-surah juzuk Ammar, juzuk 30. Buat dalam kumpulan usrah. Masing-masing dengar bacaan kawan masing-masing. Kan? Itu salah satu cara. Dengan cara itulah kita mampu dan kita boleh mengerat dan menguatkan hubungan ukhuwah kita sesama kita. Sekarang kita boleh buat kumpulan grup WhatsApp, apa susah, lagi senang. Usrah usrah satu kan, kita ada grup WhatsApp kumpulan usrah kita. Kita boleh bincang, boleh discuss dalam grup WhatsApp, tak timbul masalah sebenarnya. Okay. Kemudian kesilapan nakib. Perenggan bawah tu, kesilapan nakib dan ahli usrah dalam memahami fungsi usrah di perangkat sekolah menyebabkan perjalanan usrah menjadi lesu dan tidak bermain. Ini kena ambil maklum betul-betul. Usrah jadi lesu dan tidak bermain, dan tidak memberikan apa-apa kesan kepada peribadi ahli usrah, peribadi nakib, dan juga kesan kepada peningkatan kecemerlangan akademik di perangkat sekolah. Nampak tu? Dia rupanya ada kesan dia. Sebab itu kita jangan ingat usrah ni perkara remeh-temeh. Usrah ni perkara biasa-biasa, tak ada kaitan kita katakan. Sebenarnya tidak. Dia ada impak yang besar kepada perjalanan asrama, perjalanan sekolah dan sebagainya. Ini kesan paling utama. Apa kesilapan nakib sebagai contoh dan ahli usrah? Kesilapan nakib yang paling besar ialah nakib tak dapat tackle hati ahli usrah. Itu kesilapan paling besar. Dia tak dapat menarik hati ahli usrah. Macam mana nak tarik hati manusia ni? Nak bagi manusia ni seronok, suka dengan kita. Macam mana cara dia? Ada siapa-siapa boleh tolong jawab dalam chat? Bolehlah bagi pandangan. Kalau nak tanya apa-apa, saya lontarkan soalan. Ini macam surah lah ni kan. Kita bagi sikit pandangan. Masing-masing ada 85 orang ni. Cuba sikit bagi sikit pandangan. Macam mana kalau dia seorang nakib, macam mana dia nak tackle hati ahli usrah? Apa kalau orang putih kata apa? Sentuhan badan macam mana? Sentuhan badan, sentuhan fizikal, sentuhan, kalau sentuhan hati ni apa nak sebut nak bagi hati ahli usrah tu dia rasa satu perasaan dia kepada nakib. Dia akan rasa sayang pada nakib dia. Dia akan rasa apa juga masalah yang ada pada diri dia, dia nak share dengan nakib. Di samping dia share dengan ahli usrah, kawan-kawan usrah dia akan share, akan minta pandangan nakib. Jadi kita sebagai nakib, cuba tengok, ada tak ahli usrah kita beri apa-apa maklumat pada kita. Ni ada kata guna present. Haikan awal kata guna present. Okay. Haifa kata buat game kan. Kita buat permainan. Okay, salah satu cara bagi seronok ahli usrah. Beri hadiah, banyakkan bersedekah. Okay. Ini pun salah satu cara. Puji anak buah. Selalu tolong ahli usrah. Ambil berat ahli usrah kan. Ambil berat masalah. Ini semua sentuhan-sentuhan lah bagi pihak nakib. Dia jangan kenal ahli usrah waktu usrah je. Lepas usrah dia buat tak peduli dekat ahli usrah dia. Lantaklah kau nak jadi apa ni. Minggu depan jumpa balik kita. Tak mau. Maksudnya ialah bila kata ahli usrah tak dapat, ketua nakib tak dapat tackle hati ahli usrah ni, maksudnya ialah ni ambil berat tentang masalah anak buah. Kalau dia sakit tanya, lepas tu buat baca Yasin. Jangan buat baca Yasin dulu, buat klinik dulu. Ibn Musa, baca Yasin nanti dulu. Boleh baca Yasin, tapi bagi ubat dulu. Ikhtiar dulu kan. Baca doa-doa apa-apa ke, boleh baca Yasin, tak masalah. Okey. Tackle hati ahli usrah. Ini kesilapan nakib. Ahli usrah pun sama juga. Dia tidak menjadikan nakib tu sebagai tempat rujukan. Allah, dia nakib aja. Bergaduh dengan nakib. Bertengkar dengan nakib. Ni tak jadi. Tak boleh. Kita ada maklumat-maklumat. Ada ahli usrah tidak respect kepada nakib dia. Mungkin juga kesilapan daripada pihak nakib. Mungkin juga silapnya daripada nakib. Nakib tidak menjadi contoh kepada anak buah dia. Boleh jadi. Itu punca dia. Nakib merokok.
Contoh kan. Peraturan sekolah asrama kata tak boleh merokok kan. Satu kesalahan disiplin. Tiba-tiba nakib merokok. Nakib langgar peraturan sekolah asrama menyebabkan ahli usrah hilanglah. Hilang hormat, hilang respeknya, hilang pengiktirafan dia kepada nakib. Silap gaya ahli usrah tak datang usrah dah. Pihak badar pun, penasihat badar, guru penasihat badar pun rasanya tak nak bagi dah dia jadi nakib kan. Kalau betul itu menjadi satu kesalahan yang memang satu kesalahan besar. Okey. Baik, sekarang ni kita hidup dalam suasana norma baru. Kita tak ada di sekolah dah sekarang. Nak tunggu fasa 4 ni. Perak baru fasa 2 yuk. Yang fasa 4 Negeri Sembilan. Anak saya belajar 2 orang di Negeri Sembilan. Seorang di USIM, seorang di Kolej Permata Pintar. Dah sampai dah arahan surat mengatakan bahawa 1 November boleh masuk belajar secara bersemuka. Tak apalah. Dia kena buat persiapan. Dah mula cucuk. Kau dah cucuk vaksin dah? Dos pertama. Kena mulalah cucuk vaksin. Pelajar-pelajar sebab nak bersedia untuk pergi ke sekolah. Ada sini yang anti vaksin. Yang tak suka dengan vaksin, tak setuju dengan vaksin. Dia walk in yang kata Khil boleh dapat tarikh ni, cuba minta ibu bapa anda, ini di luar sikit lah daripada surah mencelah sikit kan. Cuba tanya kepada PPV, PPV ni apa Pusat Pemberian Vaksin Cuba tanya bila boleh hadir. Dia boleh walk in sekarang ni, dah ada keluar perkeliling kan. Pelajar-pelajar yang asrama ke apa, dia boleh pergi ke pusat pemberian vaksin yang berhampiran dengan rumah secara walk in. Anak saya tadi saya bawa secara walk in dapat. Tapi saya call dululah. Okey. Itu salah contoh. Jadi bila kita hidup dalam norma baru ni, usrah pun kena buat cara baru. Tak adalah pasal muka. Jadi kita berjumpa secara online. Kita jumpa ahli usrah secara online. Buatlah dalam bentuk Google Meet, Google Zoom sebagai 10 orang kan. Dalam Telegram boleh, dalam IG, dalam grup WhatsApp. Semua boleh, tak ada masalah. Jangan putus daripada perjalanan usrah. Kemudian apa lagi? Peribadi ahli usrah tak berisap apa berkesan pada peribadi usrah pada nakib dan juga peningkatan kecemerlangan akademik di peringkat sekolah. Dia menyebabkan semua yang ada kaitan dengan perjalanan sekolah ni akan terbantu, akan terencat. Bila mana di kalangan kita ni tidak menjaga keadaan usrah tu tadi, menyebabkan usrah jadi lesu dan usrah kita tidak bermaya. Datang usrah bukan tak datang, tapi menguap, mengantuk. Bila tanya, okey usrah? Katanya. Gitulah dia kata. Nakib lesu, pelajar pun lesu. Tak ada penambahan idea dan tak ada apa-apa yang menyeronokkan. Maksud itu, kita kalau boleh, kita sampai satu tahap di mana ahli usrah ni rasa nak nunggu usrah minggu depan tu, lamanya rasanya. Bila dah sampai hari usrah tu rasa tak sabar. Nak berjumpa dalam usrah. Sebab itu, satu lagi cara dia supaya usrah ni dia tidak lesu dan supaya tidak bermaya, jangan diformalkan usrah tu. Mesti seminggu sekali, jangan. Macam saya sebut sebelum ni kan, kita boleh jumpa di dewan makan. Sambil makan kan. Makan, anggaplah itu sebagai satu usrah. Apa aktiviti usrah ni? Makan secara berjemaah. Jumpa di padang bola, contoh kalau kata lelaki kan. Jumpa di padang. Sebelum bermulanya aktiviti sukan. Jumpa di surau. Mengaji bersama. Tadarus bersama. Jumpa waktu prep. Semua boleh. Tak ada masalah. Yang formalnya seminggu sekali. Tapi yang tak formalnya 24 jam. Lebih daripada itu. Kalau kita boleh buat begitu, insya-Allah. Dan dia tidak hanya sekadar memikirkan tentang aktiviti agama semata-mata. Dia boleh pergi lebih daripada itu. Program sukan, program core curriculum, kecemerlangan akademik, melibatkan subjek mata pelajaran, semua boleh macam saya sebut tadi. Itulah usrah. Ini berlaku kepada jamaah di Mesir di bawah pimpinan Imam Hassan Al-Banna, Ikhwanul Muslimin dulu. Bagaimana dia Allahyarham Imam Hassan Al-Banna ni, beliau meluaskan lagi maksud dan juga tujuan usrah itu. Sehingga bukan hanya sekadar untuk membina
kepribadian manusia sebagai seorang hamba yang taat kepada perintah Allah, tapi dia berjaya mendidik dan mentarbiah jiwa-jiwa yang akhirnya mereka ini menjadi seorang rakyat yang baik kepada negara, rakyat yang taat kepada perintah negara, yang cintakan negara. Dan mereka ni menjadi, kalau dia seorang pekerja, dia menjadi seorang pekerja yang bermotivasi, aset kepada syarikat, aset kepada negara. Dia bekerja dengan sifat itqan, sifat bersungguh-sungguh. Nabi sebut apa dalam hadis? Innallaha ahabba idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. An yutqinahu. Bila buat sesuatu perkara ni, Allah cukup suka. Seorang hamba yang bila buat sesuatu perkara, dia buat dengan bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itulah yang hasilnya daripada program usrah. Sifat itqan itu akan menjadi hasil daripada orang yang mengikuti program usrah. Kita harap begitu. Sebab itu, kena ingat, kita yang menjadi pimpinan badan ni, kita adalah orang penting di sekolah kita. Kita bukan orang biasa-biasa. Kita orang yang menjadi punca penyebab kepada mencorakkan sekolah kita, mencorakkan perjalanan asrama sekolah kita. Okay. Anak saya ni, anak seronok tengok abah dia bercakap. Okey, slide seterusnya, pengertian usrah. Okey. Ini laju sebab kita semua dah tahu. Apa maksud usrah? Usrah maksudnya keluarga, family. Usrah tu bahasa Arab. Usratun. Usratun bermaksud keluarga. Dari segi istilah, itu dari segi bahasa, keluarga tu. Dari segi istilah, kumpulan individu Muslim yang beriman kepada Allah. Orang Islam yang beriman kepada Allah SWT berusaha tolong-menolong antara satu sama lain untuk memahami dan menghayati Islam. Kena faham dalam maksud yang luas. Jangan faham, bila kata fahami hayati Islam ni, bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji. Bukan itu sahaja. Rukun Islam tentu syaratnya. Rukun Islam, rukun iman. Bukan itu sahaja. Islam ni luas. Semua perkara dalam kehidupan ni termasuk juga dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Islam. Malahan urusan-urusan dunia kita juga, selama mana tidak menyebabkan kita hilang selama mana tidak menyebabkan kita tidak rosak akidah ataupun kita tidak lupa kepada Allah SWT, itu adalah urusan dunia yang membawa kita kepada akhirat. Islam lah tu. Belajar ilmu akademik, belajar matematik, belajar sains, untuk menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah. Islam lah. Itu dalam konsep ataupun konteks yang lebih luas. Kena faham. Sebab itu ini adalah kumpulan orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa berusaha tolong-menolong antara satu sama lain. Maknanya usrah menghasilkan individu yang tidak ada sifat penting diri sendiri. Usrah dia tak akan lahirkan orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Usrah melahirkan orang yang dipentingkan saudara dia, nakib yang mementingkan anak buah yang melihat nakib dia sebagai ganti kepada ibu bapa dia di rumah. Ahli usrah yang melihat ahli usrah yang lain sebagai saudara sehidup semati dia, dia sanggup berbai'ah untuk bantu saudara dia. Ini kita hendak. Ini hasil daripada usrah. Dia akan buat amar ma'ruf bersama dengan saudara dia. Dia akan mencegah kemungkaran bersama dengan saudara dia. Maka sebab itulah usrah lah yang akan bentuk satu ikatan perpaduan, ukhuwah tadi, yang dibina atas dasar akidah Islam dan terjadi dengan satu ikatan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiah. Selain daripada usrah, yakin dan percayalah dia tak akan mampu untuk ikat kita. Sebab itu kadang-kadang bila kita ada usrah dan kita berjaya di peringkat kita 10 orang, bila dah berhasil 10 orang, kita boleh luaskan lagi kesan usrah itu. Termasuklah kawan katil sebelah tadi saya sebut, kawan sekelas, kawan satu dom, kawan satu sekolah. Dia akan bawa lebih besar daripada itu kalau sekiranya kita berjaya memahami dan menerapkan hasrat ataupun tuntutan usrah itu di peringkat mula-mula, di peringkat kita yang 10 orang ni. Kita faham betul-betul ta'arif usrah apa dia, kan. Dia ada 3
Nanti ada dalam ni, nanti kita akan jumpa. 3 perkara tu nanti kita akan jumpa. Okey. Itu slide seterusnya. Kita laju lagi. Slide seterusnya. Usrah juga merupakan medan tarbiyah dalam usaha membentuk generasi pelajar yang mempunyai sifat itqan. Sudah sebut tadi. Dan sentiasa istiqamah dalam setiap perkara dan sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian terbaik sama ada dalam bidang akademik, sahsiah dan akhlak. Clear Jelas kan? Ayat ini dah menjelaskan lagi. Menjelaskan lebih jelas lagi, lebih mendalam lagi maksud usrah tu. Bukan sekadar tolong-menolong, memahami dan menghayati Islam, tapi lebih daripada itu. Generasi pelajar yang ada sifat itqan. Dah sebut tadi hadis Nabi tadi kan, sifat itqan. Maksud itqan? Ni. Dia bersungguh-sungguh dalam semua perkara. Cikgu bagi kerja sekolah, dia buat sungguh-sungguh. Cikgu suruh dia jadi pemain sekolah, ahli sukan sekolah, dia main sungguh-sungguh. Ketua usrah lantik dia dengan jawatan-jawatan apa? Sebagai penghafal ayat. Dia hafal ayat itu sungguh-sungguh. Itqan. Dia tidak lawan, tidak ingkar kepada arahan. Dan sentiasa istiqamah dalam setiap perkara. Apa juga perkara yang dibagi pada dia, tugasan ke, perkara-perkara yang diperintahkan oleh guru dan sebagainya, hasil daripada didikan usrah, tarbiyah usrah itu menjadikan dia seorang pelajar istiqamah dengan urusan belajar dia, dengan urusan kehidupan dia di asrama, istiqamah dengan ibadat dia di surau, sekolah, istiqamah untuk puasa sunat, istiqamah untuk baca Quran walaupun satu muka satu hari kan. Ini istiqamah dia. Sentiasa berusaha meningkatkan pencapaian terbaik sama ada dalam bidang akademik, sahsiah dan akhlak. Dia berusaha untuk dapat mencapai target head count kalau dalam belajar, dalam peperiksaan, dalam pelajaran, nak faham pelajaran, nak faham setiap subjek yang dia belajar dengan guru dia. Kan cantik kalau kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang akademik dia, hasil daripada usrah. Maka tak jadi fitnah lah kepada pelajar-pelajar sekolah agama. Tak jadi fitnah lah kepada pelajar-pelajar agama ni. Kan? Dengan macam-macam alasan. Dan tak perlulah kita mengharapkan kepada pelajar-pelajar bukan Islam untuk membantu meningkatkan lagi pencapaian peperiksaan dalam negeri kita. Kerana kita pelajar Islam, pelajar beragama ni, dah ada usaha ni. Kita yang menjadi pelajar terbaik dalam semua bahagian, dalam semua bidang. Habis kenapa tak jadi macam ni? Itu kelemahan kita. Itulah masalah dia. Kelemahan kita dan kesilapan kita dalam memahami fungsi dan maksud usrah itu sendiri. Okey. Sahsiah pun begitu juga. Kita kena wujudkan sahsiah dan akhlak. Pelajar yang dihidup dengan perjalanan usrah, dia akan jadi pelajar yang berakhlak, pelajar yang beradab, pelajar yang tak ada masalah. Masalah disiplin langsung tak ada. Masalah Adam dan Hawa pun takkan timbul. Bergaduh dengan guru pun tak timbul. Nak cakap kasar dengan guru pun takkan timbul lagi isu. Nak cakap kasar dengan kawan-kawan pun tak ada. Akhlak dia baik. Dia kasih sayang ni. Dia ada sifat kasih sayang dengan rakan-rakan dia, dengan ahli usrah, dengan rakan-rakan dia lain. Dia ada sifat kasih sayang. Hormat menghormati antara satu sama lain. Sifat ta'awun, bantu, tolong kawan. Kawan tak tahu matematik, dia tolong. Kawan tak ada duit, dia tolong bayar, dia tolong belanja. Kawan susah itu ini, dia bantu, dia tolong. Dia tak biar saudara dia. Kalau ini kita boleh tanamkan sifat ini dalam diri semua pelajar, semua ahli usrah, aman dunia. Sekolah pun aman. Guru disiplin, PKM kita, SU HEM tak teruk kerja. Ketua wadan pun tak ada jerit-jerit dah, tak ada marah-marah kat surau dah. Betul? Ini realiti. Tapi kita hanya boleh bercakap. Kita susah nak menterjemahkan. Sebab apa? Masalah ni lah. Masalah kelesuan kita sendiri, kelemahan kita sendiri. Sebab itu kena atasi benda-benda ni. Bantulah pihak sekolah, wahai para nakib, bantu pihak sekolah. Bantu ketua wadan, bantu setiausaha, bantu PKM, bantu pengetua untuk
mengharmonikan sekolah. Wujudkan bi'ah solihah itu di sekolah kita. Bi'ah solihah. Suasana yang soleh, suasana yang baik. Wujudkan suasana yang baik ini di dalam sekolah kita. Melalui siapa? Kita sebagai tenaga penting. Nakib dan ahli usrah di sekolah. Boleh ke tak boleh? Boleh tolong jawab. Boleh ke tak boleh? Ni yang jadi nakib ni. Tolong jawab sikit dalam chat tu. Boleh ke tak boleh? Belum ada jawapan. Boleh. Kinah dah jawab dah. Haziq dah jawab boleh. Hakim, alhamdulillah. Anda semua adalah orang yang hebat. Anda adalah bakal pimpinan di sekolah. Anda adalah pimpinan sekolah yang hebat dan anda akan, insya-Allah, kita doa sama-sama, akan menjadi peneraju kepada kepimpinan di mana saja anda pergi. Lepas habis pangkat sekolah SPM, sambung pula pengajian di kolej ke, di universiti. Libatkan diri secara agresif, secara rajin dengan program-program usrah, program-program yang dilaksanakan di peringkat universiti. Kepimpinan universiti. Kalau boleh pegang jawatan universiti, pegang jawatan. Itu usrah ni penting. Latih diri kita dengan usrah. Saya nak share sikit. Anak murid saya di Abbasiyah dulu. Sekarang jadi orang hebat lah. Lepas daripada Abbasiyah, dia dapat masuk ke UM. Saya tak pasti sudah cerita ke belum. Waktu dia Abbasiyah, saya bagi jawatan pengawas. Tak ada. Saya bagi jawatan sebagai SU persatuan semua tak ada. Dia langsung tak nak jawatan. Langsung tak nak jawatan. Dia kata dia nak tumpu belajar je. Okey, tak apa. Saya kata, tak apa. Saya tak nak paksa. Kan? Saya nak bagi jawatan pada orang yang tak tolong. Tapi dia bagus, dia baik. Dia pelajar yang baik. Pelajar yang memang hebat dalam sejarah. Lepas SPM, bila dah keluar putusan SPM, dia berjaya dengan baik dalam SPM. Dia mohon UPU, dapat masuk UM di Lampuri waktu itu. Tahun 80-an 90-an. 2000, awal 2000. Dia dapat masuk ke Lampuri. Takdir Allah, dia dilantik sebagai setiausaha persatuan. Tadi saya cerita kan, dia langsung tak ada pensyarah, lantik terus. Awak jadi setiausaha. Cuba bayangkan, tak pernah buat minit mesyuarat, tak pernah buat kertas kerja. Ini tugas SU ni. Tak pernah keluarkan surat untuk panggil mesyuarat. Dia tulis surat pada saya. Waktu itu tak ada lagi handphone. Tulis surat pada saya. Post laju. Ustaz, sama minta maaf sebab dulu tak dengar cakap Ustaz, kata. Saya kata, salah apa kan? Yang kedua dia kata, saya dilantik jadi setiausaha. Boleh tak Ustaz tolong saya, dia kata. Bagi saya contoh minit mesyuarat, bagi saya contoh kertas kerja, dia kata. Saya rasa nyesal Ustaz dengan. Sebab saya tak terlibat dengan persatuan di sekolah masa Ustaz suruh dulu saya tak ada. Dia kata, saya tolak mentah-mentah. Saya gelak lah baca kan. Tapi kadang setan tu kacau tu, nak nyebut juga padan muka kan. Itulah dulu tak ada kan. Tapi kita tak adalah sebut padan muka. Saya tulis balik surat pada dia dan saya post lah contoh-contoh ni, dan dia juga minta dalam bentuk soft copy. Waktu itu kita pakai disket, tak ada pendrive, tak ada apa lagi masa tu. CD pun saya tak ingat, CD besar. Saya post lah bahan soft copy dan hard copy pada dia. Sampai sekarang dia ingat kat saya. Nampak ukhuwah lah tu. Tapi usrah dia ikut, tapi bila bagi kerja dia tak ada. Dia salah seorang daripada anak usrah saya lah. Dan alhamdulillah dia jadi orang penting sekarang. Dalam tempat kerja dia. Dia jadi orang hebat. Saya pesan juga dia, istiqamah dengan perjawatan, buat kerja elok, insya-Allah ada banyak kebaikan Allah akan bagi. Allah akan mudahkan urusan kita nanti esok. Percayalah saya kata. Dan alhamdulillah dia di Lampuri tu memang dilatih dengan usrah dan sebagainya. Dia ikut program-program, dia pegang jawatan, baru dia nampak, mata dia baru nampak, hati dia baru nampak pentingnya organisasi ni. Okey. Usrah juga dapat menjaga dan menyelaraskan fikrah setiap pelajar di sekolah supaya sentiasa bersatu hati dan mempunyai sifat kebersamaan dengan pihak sekolah. Maksudnya di sini ialah kita mesti satu hati. Kita mesti satu hati. Kita mesti satu fikrah dengan semua. Pelajar dengan nakib satu fikrah,
belajar nakib dengan guru penasihat badan satu fikrah, belajar nakib guru penasihat badan dengan pengurusan sekolah, dengan ketua wadin, dengan SU HEM, dengan PKM takbiran, pengetu, satu fikrah. Mudah. Sebab apa? Bila kita satu fikrah, kita beri arahan terus, kita beri satu arahan, semua akan terus patuh tanpa banyak soal. Nampak? Bila satu fikrah. Dan ada walak kita kepada orang yang di atas kita. Kita orang bawah. Kita ahli contoh, ahli usrah. Ataupun kita rakib. Atas kita ada lagi kan, jawatan-jawatan penting ni ada. Bila orang nombor satu di sekolah, pengetua, keluarkan satu arahan. Pengetua turunkan kepada penolong kanan turunkan kepada orang bawah dia sampai kepada kita. Mudah tak urusan tu? Kan? Tapi cubalah kalau kita ni banyak songeh, banyak cerita, ni maka akan timbul banyak masalah. Pengetua bagi arahan tak diikut, penasihat badan, guru penasihat badan bagi arahan, nakib tak ikut, nakib pula bagi arahan, ahli usrah tak ikut. Habis nak ikut siapa? Nak dengar cakap siapa? Itu masalah dia, itu persoalan dia. Sebab itu satu fikrah ni penting. Selaraskan fikrah kita, kan, supaya perjalanan usrah di sekolah dan juga perjalanan organisasi badar kita di sekolah lancar. Kalau fikrah tak selaras, yakin dan percayalah masalah kepada usrah, masalah kepada apa juga program yang badan nak buat. Bergaduh lah nanti. Itu tak betul, ini tak betul, itu tak kena, ini tak kena. Dia je betul, orang lain tak betul. Tak mahu. Dan kita kena bersatu hati. Dan mesti ada kebersamaan kerja kita, supaya perjalanan kita lancar. Dan kena sabarlah. Dalam urusan organisasi ni kena banyak sabar. Kadang-kadang kita tak setuju. Hati kita kata tak setuju. Tapi kerana itu telah dipersetujui oleh semua secara bersama, walaupun kita tak setuju, akhirnya kerana ini keputusan bersama, kita kena buatlah. Mudah-mudahan bila diputuskan secara bersama itu, Allah akan mudahkan urusan. Allah akan bantu kita. Allah sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Surah Sajadah. Kan? Ayat berapa? Ayat 20 lebih, ayat 24, 25 kan? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Kami jadikan dari kalangan mereka itu siapa? A'immah. Pemimpin, ketua kan? Yahduna bi amrina. Apa kerja dia? Kami jadikan mereka ni satu kaum ataupun satu puak, satu kumpulan yang kerjanya apa? Mengajak. Yahduna bi amrina. Ajak berdakwah, membimbing kepada apa? Membimbing kepada urusan agama. Membimbing kepada urusan agama kita, lamma sabaru, selama mana mereka ini sentiasa bersikap sabar. Sabar dengan arahan, sabar dengan dengan teguran, sabar dengan nasihat, sabar dengan perintah yang diberikan kepada kita. Kena banyak sabar. Dan kita juga dituntut untuk taat dengan perintah. Kenapa? Sebab satu hari esok, kita pula minta orang lain, kita akan tuntut orang lain untuk taat dengan perintah kita. Waktu kita jadi ahli biasa, kita dilatih supaya taat dengan perintah. Betul kan? Okay. Esok bila kita dah jadi ketua, dah jadi pimpinan, kita pula menuntut ketaatan daripada orang bawah. Mana mungkin waktu kita jadi ahli biasa, jadi rakyat biasa, jadi orang biasa, kita tak taat dengan ketua. Bila kita jadi ketua, kita minta dia taat dengan kita. Allah bagi tak nilai ketaatan tu? Allah tak akan bagi. Sebab apa? Sebab dulu kita biasa engkar dengan arahan. Kita lawan ketua kita. Kita lawan ustaz kita. Kita lawan ketua usrah, nakib usrah. Kita lawan pihak sekolah. Bila kita pula, dia dah akhirnya Allah taklif kita dengan jawatan, kita perlukan perlukan ketaatan daripada orang bawah. Allah akan balas balik pada kita. Ini kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Anak-anak pelajar khusus yang jadi pimpinan, latih diri daripada sekarang untuk belajar taat dengan perintah. Supaya esok bila kita jadi pemimpin, kita mudah nak keluarkan arahan pada orang. Allah akan bagi.
apa kita buat. Baik. Elakkan daripada berlaku pertembungan. Ni kena jaga sebab bila nak selaras dengan fikrah ni, elakkan daripada berlakunya pertembungan antara kita ni, pihak badar dengan pentadbiran pengurusan sekolah. Jangan kita pula nakib ke ahli usrah bertembung dengan guru penasihat badar. Sekolah dah lantik ustaz sekian-sekian, ustazah sekian-sekian sebagai guru penasihat badar. Kita pula tak setuju. Siapa kita nak membangkang ataupun nak melawan pelantikan dari pihak sekolah. Kita kata, saya tak nak orang ni. Saya tak suka ustaz ni. Saya suka ustaz ni. Saya nak ustaz tu jadi guru penasihat. Saya tak nak ustaz ni jadi guru penasihat. Macam-macam lah kita bagi alasan. Tak boleh. Pihak sekolah lebih tahu siapa yang mereka nak beri. Terimalah dengan hati terbuka. InsyaAllah ada kebaikan. Siapa saja jadi guru penasihat, kita suka ke, kita tak suka ke, kita jangan fikir di situ. Tapi kita terima. Sikap kita adalah kita taat, kita patuh dan kita serahkan walak kita kepada mereka yang menetapkan sesuatu keputusan. Baik. Sebab itu benda ni penting. Benda ni cukup penting. Kenapa? Sebabnya kita nak gerak bersama seiring dengan pentadbiran sekolah, dengan pihak sekolah. Satu. Yang kedua, kita kena bina hubungan baik dengan pengetua, kena bina hubungan baik kan, dengan penolong kanan, dengan guru penasihat badar, dengan PKM, dengan ketua dan. Jangan bergaduh, jangan bersengketa. Sebab esok bila kita nak buat program, kalau kita jadi presiden badar, kita nak buat program, pertama kita nakkan dana, contoh kan, kita nakkan duit. Kedua, kita nak kelulusan program, kelulusan bajet. Kita mana ada duit? Kalau bapak kita kaya tak apa, ayah nak buat program, nak duit 1,000, ayah hantar duit. Tak payah minta kat sekolah, tak apa. Tapi nak luluskan program, kita buat kata kerja cantik-cantik, hantar dekat guru penasihat. Guru penasihat, orang pertama reject kita punya kertas kerja. Belum lagi pengetua. Guru penasihat dah reject. Kenapa? Sebab kita dalam senarai blacklist dengan guru penasihat. Kita orang yang ada masalah. Susah tak? Tapi cuba bayangkan kalau kita mudah urusan dengan guru penasihat. Ustaz, saya ada kata kerja ni Ustaz. Ustaz boleh lulus ke tanda tangan? Dia tak baca pun. Program dia tanya je program apa ni? Program usrah nak buat program nak buat program malam kesenian Islam Ustaz. Tak banyak cerita dia. Siapa penasihat? Siapa pengarah? Saya Ustaz pengarah. Lulus terus. Ada duit ke? Tak ada Ustaz. Nak pakai berapa? 500 je Ustaz. Ambil 600 katanya. Contoh. Pengetua bagi ke Ustaz? Kalau saya lulus, pengetua mesti lulus. Jangan risau katanya. Nampak? Saya akan cakap dengan pengetua. Minta luluskan kertas kerja ni dan keluarkan bajet. Tapi cuba bayangkan. Kalau kita orang yang ada masalah dengan orang atasan ni. Senang tak nak buat program? Okey. Sebab itu mudahlah. Kalau kita berbaik dengan pihak ni, mudah dapat peruntukan. Mudah nak buat program. Dan pentadbir pun seronok dengan kita, suka dengan kita. Pelajar ni rajin buat program. Memang seronok dia kata. Kalau ada orang macam ni, memang mudah urusan di sekolah. Pelajar-pelajar pendengar cakap dia tu. Nampak kan? Banyak benda-benda yang kita boleh buat. Pada satu lagi, saya nak pesan kepada nakib khususnya. Kalau sekiranya ada isu, ada masalah yang melibatkan dengan kepimpinan pihak atasan, seboleh-bolehnya nakib janganlah jadi batu api pada pelajar. Jangan kita pergi cerita pula benda-benda ni. Kita pula jadi tukang sampai. Kita jadi TV3 pula. Kita pula wartawan ni. Kita netizen dia. Kita pergi burukkan pula pihak sekolah kita, sekolah gini-gini, tak nak. Kalau ada masalah di pihak peringkat atasan, itu biar mereka di peringkat atasan. Kita di bawah ni, kita mengharmonikan keadaan. Kita bersangka baik supaya kita dapat latih adik-adik pelajar kita, ahli usrah ni, adab dalam berselisih pendapat, akhlak dalam waktu atau dalam masa kita tidak ada persefahaman. Macam mana kita nak tunjuk hati budi kita? Macam mana kita nak tunjuk sikap kita? Bila kata ada berselisih, kita ada sedikit bukanlah persengketa kan, tapi ada isu yang berlaku, ada perkara yang berlaku yang kita tak hendak perkara itu jadi besar. Kita tak nak perkara itu menimbulkan masalah kepada
pihak lain. Jadi kita kalau boleh rahsia, kita rahsia lah. Yang cerita sangat. Okey, Ustaz Rozi, seterusnya. Kesimpulannya, usrah satu proses untuk mengikat hubungan yang lebih erat dan lebih mantap di kalangan al-usrah dan pelajar itu sendiri untuk melakukan semua gerak kerja yang ada di dekat sekolah dan asrama yang amat mencabar. Ini proses dia. Nak ikat hubungan supaya kita jadi lebih erat, lebih mantap. Bila dah erat, dah mantap, kita mudah nak buat kerja. Bagilah kerja sekalipun, kalau hubungan tu dah ada, hati tu dah ada tautan, kan? Kasih sayang tu dah ada sesama ahli usrah dengan nakib, tak timbul masalah dah. Mudah. Nak lakukan apa juga gerak kerja, sama ada pangkat sekolah, asrama. Maksud kita tahu, bukan semua kerja-kerja ni mudah. Kadang-kadang ada kerja-kerja ni cabaran dia besar. Jadi kita permudahkan kerja tersebut bila mana kita dah ada hubungan yang lebih baik. Setiap ahli usrah akan lahir dalam diri mereka sifat saling tegur-menegur antara satu sama lain. Kan? Sifat kasih sayang dan akan mewujudkan budaya saling menasihati antara satu sama lain. Tadi kita dah mudah. Kan? Mudah nak bagi arahan, nak buat program. Nakib pun mudah nak bagi arahan. Guru penasihat badan pun mudah nak bagi arahan kepada nakib. Nakib pun mudah nak bagi arahan kepada ahli usrah. Nampak Dia punya turutan tu. Daripada atas sampai ke bawah. Mudah. Yang kedua, bila kita dah ada hubungan yang rapat, kita mudah nak tegur dan nasihat. Nak tegur ahli usrah, tak susah dah. Ahli usrah pula, bila terima teguran, dia tak melenting, dia tak marah. Apa, kau ingat kau bagus? Kau baik sangat kan? Kau siapa nak tegur aku? Takkan timbul ayat itu. Ya akhi, dia kata kan, wahai saudaraku, kan, aku nak tegur kau atas dasar iman dan Islam, kerana kasih sayang aku kepada kamu, kerana Allah. Kan, aku kalau boleh aku tak nak tengok kamu buat macam ni dah, katanya. Kan, aku tak nak tengok kamu lambat dah datang ke surau. Aku tak nak tengok kamu masbuk sebagai contoh. Aku tak nak tengok kamu bangun lambat sebagai contoh kan. Aku tak nak tengok kamu cakap macam ni lagi dah dengan kawan-kawan lain. Gunalah perkataan bahasa yang lembut dengan kawan-kawan. Bila kita kena tegur begitu, kita rasa ada orang yang sanggup tegur aku. Allah hantar dia untuk tegur kita. Terima kasih ya Allah, kan. Hantar sahabat aku, ahli usrah aku untuk tegur aku. Contoh ini contoh. Tapi cuba kalau dalam hati kita ni ada sengketa, ada yang tak baik dalam hati kita, ada hasad, ada dengki. Kita kata dia tu hasad dekat kita, dengki kat kita. Padahal dia tegur dengan ikhlas, kita bantai dia balik. Terasa tak konsep usrah tu? Hubungan kasih sayang, hubungan erat, tak terasa. Apa makna usrah kalau begitu cara dia? Yang menegur pula dia bukan negur secara secara ini. Dia menegur secara peribadi, maksudnya berdua je. 2 mata, 4 mata kan. Dia jumpa berdua je. Dia tak tegur dalam usrah secara khusus. Tapi dia tegur secara personal. Secara personal. Dia panggil kawan dia, nak jumpa kejap dekat padang, kita berdua je katanya. Dia pun discuss nasihat dengan elok, dengan lembut. Manusia ni macam mana keras hatinya, bila dia dapat nasihat yang baik, dia akan mudah ikut. Kita tak tembak dia, tapi kita beri butiran-butiran nasihat yang lembut, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasional. Kita bagi fakta, kita bagi perkataan yang baik-baik, insya-Allah manusia akan mudah ikut. Tambah kalau dia tu adalah ahli usrah kita kan, lagi mudah. Usrah juga akan menghasilkan dan mewujudkan sifat tolong-menolong antara sesama ahli, dan akan menghasilkan kemanisan hidup secara berjamaah akan terasa dan akan menghasilkan kemanisan secara berjamaah akan terasa apabila pelaksanaannya menepati bertepatan dengan kehendak dan matlamat usrah itu sendiri. Tadi kita dah sebut kan, usrah itu sendiri. Jadi akan lahir sifat tolong-menolong antara satu sama lain di kalangan ahli usrah. Tak akan ada ahli usrah yang kedekut, yang bakhil, tak ada. Takkan ada ahli usrah yang berkira dengan duit, dengan tenaga, dengan buah fikiran. Duit dia tak ada masalah dah. Dia sanggup untuk bantu saudara dia. Bila di kalangan ahli usrah ni ada sifat tolong-menolong, ada sifat bantu-membantu, ada sifat kasih sayang sesama mereka. Dia takkan susah dah nak bantu saudara mara dia. Okey, seterusnya. Slide seterusnya.
matlamat usrah. 98 minit Kita tamat pukul berapa 11.30. Okey, sebelum tu kalau ada apa-apa soalan, boleh kemukakan soalan. Kalau ada apa-apa slide-slide sebelum tadi ni yang nak tanya apa-apa, boleh terus tulis je dekat sini, tanya. Nanti kita cuba bantu, kita cuba jawab kalau ada apa-apa. Baik, matlamat usrah yang pertama, membentuk generasi pelajar yang benar-benar memahami Islam, beramal dengan ajaran Islam dan cemerlang dalam akademik. Tadi kita dah sebut saya baca je lah. Okay, ini matlamat dia. Faham Islam, beramal dengan ajaran Islam, cemerlang dalam akademik. 3 benda ni. Ini adalah matlamat daripada usrah. Kena jadi pelajar yang faham Islam. Ahli usrah yang faham dengan Islam. Nak faham Islam macam mana? Kena belajar, kena banyak membaca, kena banyak baca buku. Buku-buku yang berkaitan dengan kehidupan, buku berkaitan dengan agama, buku motivasi, buku-buku cerita yang ada sentuhan kepada pembinaan diri kita kena baca. Kena beramal dengan ajaran Islam. Solat, puasa, zikir, baca Quran, apa semua tu. Cemerlang dalam akademik. Orang usrah ni dia takkan jadi orang yang ketinggalan dalam pelajaran. Tak logik lah. Dia hebat dalam agama dia, dia hebat dalam amalan-amalan Islam, tiba-tiba bila periksa, curut. Bila periksa, fail pelajaran. Tak logik. Tak sepatutnya itu berlaku. Dia berlumba-lumba kan, untuk mendapatkan keputusan yang terbaik dalam pelajaran dia. Yang kedua, didik hati ahli usrah untuk jadi manusia yang taat kepada Allah SWT, hormat guru, rakan-rakan pelajar dan sayang dengan sekolah. Ini matlamat usrah. Taat kepada Allah. Itu nombor 1. Jadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Macam mana nak jadi hamba yang taat dengan perintah Allah? Macam mana nak jadi hamba yang taat dengan perintah Allah? Ini soal hati kita. Soal hidayah Allah, soal hati kita, soal diri kita sendiri. Kena tanyalah siapa diri kita. Siapakah kita? Nak jawab apa ya kalau siapa kita? Man ana kata. Kan? Siapakah aku? Kan? Jawab, siapa saya? Adakah kita hamba Allah? Kalau kita ada jawapan begitu, kalau kita kata saya adalah hamba Allah, apa sifat hamba Allah? As-sam'u wa ta'atu, dengar dan taat dengan segala perintah Allah. Dengar dan taat dengan segala perintah orang yang mengeluarkan perintah dari kalangan ketua kita. Nampak kan? Hormat dengan guru. Takkan timbul isu guru terasa hati dengan pelajar. Janganlah sampai macam itu berlaku. Jangan ada di kalangan ahli usrah nakib ni sampai guru dia terasa hati dengan dia. Kita tak nak dengar benda tu. Dia hormat dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Nampak hormat. Bukan sombong. Bukannya kerek dengan pelajar lain. Tapi dia ada penghormatan dengan orang. Dan dia sayang dengan sekolah. Ini tak. Nakib menjahanamkan harta benda sekolah. Nakib ajak ahli usrah conteng dinding sekolah. Gila. Nakib dengan ahli usrah merosakkan tandas di sekolah. Allahu Akbar. Tak berlaku lah kan. Kita tak berlaku. Dan kita bukan orang itu. Ini saya bagi contoh lah. Tapi tak akan berlaku. InsyaAllah saya akan percaya anda adalah insan terpilih daripada kalangan ramai yang dipilih. Tapi anda adalah yang terpilih untuk bersama dengan kita pada malam ini. Allah pilih, guru kita pilih, kepimpinan sekolah pilih, dan anda adalah calon yang akan menjadi tenaga untuk menggerakkan sekolah dan juga untuk meningkatkan lagi prestasi sekolah, kecemerlangan pelajar, kecemerlangan keputusan sekolah di peringkat akademik, di peringkat apa lagi, i'dadi sanawi, kalau kita ada lagi i'dadi sanawi. Itu harapan kita. Yang ketiga, hubungkan hati dan perasaan ahli usrah secara langsung pada pendidikan dan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi dah sebut lah. Macam mana kita nak eratkan hubungan sesama ahli usrah dengan kerja-kerja Islam ni lah, dengan amalan-amalan Islam ni. Puasa tadi, puasa secara berjemaah kan, study bersama kan, tegur-menegur antara satu sama lain. Itulah dia asasnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat,
Matlamat usrah yang keempat, slide seterusnya. Mendidik, melatih dan melahirkan ahli usrah dari kalangan pelajar yang berakhlak dan beradab, berpandukan ajaran Al-Quran dan Sunnah, supaya mereka dapat mematuhi semua perintah Allah dan larangannya, serta memahami dan mentaati peraturan serta disiplin sekolah. Nampak? Dia tak lari. Hamba Allah yang taat dengan perintah Allah, pelajar yang taat dengan perintah Allah, yang hatinya condong kepada surau. Kan? Maksud condong surau. Dia suka untuk berada di surau. Mesti orang baik. Kan? Mesti pelajar yang mempunyai sahsiah yang unggul. Mana ada pelajar yang ada masalah disiplin, nak lepak surau lama-lama, panas pun tu. Kan? Maksudnya apa? Bila kita dah didik, dah latih ahli usrah ni dari kalangan pelajar yang ada akhlak, ada adab, berpandukan Quran dan Sunnah, semua kita dah buat, yakin dan percayalah mereka ini akan menjadi insan pelajar yang taat dengan peraturan dan disiplin sekolah. Mudah kan sebenarnya? Dia punya kaedah dia mudah. Kaedah dia mudah je. Tak payah kita nak susah-susah pesan kat pelajar ni taat dengan perintah pihak sekolah, kan? Ikut arahan ketua ada, PKM, janganlah luar disiplin sekolah. Kan? Kalaulah sekiranya bab adab, bab akhlak, bab taat dengan perintah Allah ni tak selesai, akan berlaku masalah. Tapi kalau perkara yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul ni selesai di peringkat sekolah, di kalangan ahli usrah, dia tak timbul lagi masalah disiplin. Sikit-sikit tu biasalah, sikit-sikit pelajar kan, lewat sikit sampai ke sekolah, kadang-kadang ada terlambat sikit, tu kita fahamlah sikit-sikit, bukan hari kan. Terlambat sikit bangun untuk solat subuh tu sikit lah, bukan hari, sesekali, itu kita fahamlah juga kan. Mungkin dia letih, kita sangka baiklah sikit. Dia terlambat sikit buat kerja sekolah, bukan dia tak buat, terlewat hantar kerja. Mungkin dia ada tugas lain yang dia terpaksa buat. Kita kena bersangka baiklah. Jangan kita kata sekali buat silap terus kita bangkah, dia tak mahu. Okey, yang kelima, menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum sebagai ukhuwah dan ikutan dalam kehidupan seharian sebagai seorang pelajar Islam. Siapa lagi contoh terbaik yang kita nak ambil kalau bukan Nabi dan para sahabat baginda? Kita baca kisah tentang Rasulullah SAW. Saya masih belajar dulu, pensyarah saya, saya ingat lagi ustaz saya tu, orang Arab. Dia mengajar satu subjek madah takbir. Madah takbir pada kami. Dia tulis muzakirat tu, dia cerita balik. Muzakirat dia tu. Dia hafal apa ni muzakirat tu. Dia cerita masa itu kami baca tajuk akhlak, akhlak Nabi dengan binatang, dengan haiwan. Ada satu kisah di Madinah. Cuma saya tak sempat nak tengok hadis tu kan, tak cari dalam hadis. Cerita seorang penggembala unta mengadu, untanya mengamuk. Unta ni kalau mengamuk, rupanya teruk unta tinggi besar kan. Dia lebih besar daripada lembu, kerbau. Unta ni tinggi besar. Unta ni kalau mengamuk, kaki dia panjang, habis dia tendang-tendang mengamuk. Jadi tuan dia mengadu lah. Cuma saya tak ingat dia pergi jumpa Nabi ke dia jumpa sahabat Nabi dulu, saya lupa dah. Tapi akhirnya berita itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita sikit. Baik. Dan Rasulullah pun pergilah tengok unta tu. Unta tu bertambat rasanya. Dia kena ikat, dapat diikat, dan dia masih lagi mengamuk. Jadi tuan punya lembu pun, tuan punya unta dia pun dah tak berani nak pegang dekat dah. Dia takut unta dia marah kat dia. Jadi Rasulullah pun pergi dekat unta tu. Sahabat-sahabat Abu Bakar di rumah, ya Rasulullah, jangan pergi dekat-dekat, bahaya unta tu mengamuk. Tapi kita tak apa, aku nak pergi. Rasulullah pun pergi. Cuma Abu Bakar dengan Umar ikutlah belakang sikit, tapi tak adalah dekat sangat. Nabi kata jangan, nanti kalau unta dia mengamuk, susah kamu. Dan berlakulah dialog perbualan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan unta tu.
Nabi bersembang dengan unta. Unta mengganggu, unta menggeling. Semua terkejut. Sahabat terkejut, tuan unta lagi lah terkejut. Nabi boleh bercakap dengan unta. Ini wahyu Allah. Bila dia sembang, Rasulullah patah balik. Muka Nabi macam marah, macam masam. Pandang kepada tuan unta. Tuan unta tu dah risau dah. Rasulullah memanggil tuan unta tu, Nabi cakap, apa sebenarnya berlaku antara kamu dengan unta? Tuan unta tu dah tunduk malu, takut dekat Rasulullah SAW. Anak-anak belajar tahu apa berlaku. Unta mengadu kepada Nabi SAW perihal buruknya akhlak tuan dia. Tak jaga makan minum dia, tak layan dia dengan baik. Itu unta. Kan? Itu unta. Unta mengadu kepada Nabi. Kita bukan unta, kita manusia. Macam mana adab, akhlak kita, ukhuwah kita dengan sesama manusia? Kalau unta pun boleh terasa hati mengamuk marah kat tuan sebab tuan tak layan dia, tak bagi makan oleh elok, tak jaga makan minum dia, kan? Tak jaga dia dengan elok. Manusia ni macam mana? Ahli usrah, nakib, guru penasihat badah kita macam mana? Ni muhasabah sama-sama. Kena jaga benda-benda ya. Ukhuwah ni kena jaga. Contoh ikutan ni kena jaga. Kita kena, bila kita pegang jawatan, kita kena jadi qudwah kepada semua orang. Jangan belagak. Aku jadi presiden badah. Kamu ingat kamu hebat, aku lagi hebat. Sebab itu aku jadi presiden badah. Kamu? Kita tak nak begitu. Patutnya kita ada rasa apa? Ada rasa takut, ada rasa risau sebab kita diamanahkan dengan jawatan yang besar. Jangan bangga. Dan tunjukkan ukhuwah kita, qudwah kita kepada ahli kita, kepada AJK kita dan juga kepada ahli usrah dan juga kepada guru penasihat badah. Tunjukkan bahawa guru penasihat kita tidak tersalah pilih kita sebagai ketua. Jawatan itu sampai pada kita tak salah dan bukan satu kesilapan, tapi kita memang layak untuk pegang jawatan tersebut. Boleh kan? Okey, yang keenam. Supaya berfikiran dan bertindak selari dan selaras dengan apa yang diajar oleh Allah dan Rasul dan bertepatan dengan peraturan yang tetap oleh pihak sekolah. Ini mudah aja. Fikiran kita, tindakan kita selari dengan apa yang Allah dan Rasul ajar. Tepat pula dengan peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Kita sebagai peneraja usrah ni. Cerita mudahnya, bahasa mudahnya ialah kita ni sifar masalah disiplin. Itu mudahnya. Kita langsung tak ada isu dengan masalah disiplin. Kita tak terlibat dengan kes bully. Kita tak terlibat dengan gangster, vandalism, kes Adam dan Hawa. Tak ada terlibat. Kita tak buat benda-benda itu. Yang kita langsung tak terpengaruh untuk buat perkara itu. Baru mudah nak buat kerja. Barulah kita mudah untuk dihormati. Barulah kita mudah untuk ditaati. Dan kita menjadi orang yang memang sungguh-sungguhlah taat dengan perintah Allah dan Rasul. Kita ajak adik-adik pelajar kita menjadi adik-adik pelajar yang taat dengan perintah Allah dan Rasul, patuh dengan peraturan sekolah, peraturan asrama dan sebagainya. Mudah kan? Okay, yang ketujuh, dapat melazimkan diri dan membiasakan diri dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kata lazimkan diri dan membiasakan diri? Memang kita kita punya garis panduan dua tu aja, Al-Quran dan Sunnah. Di mana ada kita nak cari benda lain? Patuh dengan perintah Allah dalam Al-Quran, taat dengan perintah Rasulullah yang ada dalam hadis dalam Sunnah, mudah. Dan sekolah kita pun nak bawa kita menjadi pelajar yang taat kepada Allah dan Rasul. Takkan sekolah kita nak jadikan kita ni pelajar yang buat maksiat? Tak ada. Yang ke-8, wujud saf kepimpinan pelajar di peringkat sekolah yang tersusun rapi dan teguh. Nampak? Bila kita dah bersatu hati, kita dah istiqamah dengan kerja, mudah tak guru penasihat kita nak susun saf kepimpinan ini supaya pimpinan badar ini menjadi kepimpinan yang menjadi qudwah, contoh kepada persatuan lain di sekolah.
Kita menjadi peneraju kepada persatuan lain di sekolah. Kita contoh, kita kedua ni. Yang kesembilan, lahirkan ahli usrah dan pelajar yang punya sifat ikhlas dalam diri hanya kepada Allah dalam setiap amalan dan perbuatan. Ikhlas ni orang tak tahu. Ikhlas ni hanya Allah dan Rasul saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Orang penasihat pun tak tahu. Kita sebut ikhlas pun, kita pun tak tahu ikhlas kita macam mana. Allah saja yang tahu. Kita tahulah kita ikhlas ke tidak kan. Orang lain tak tahu kita ikhlas ke tidak, tapi Allah tahu. Sebab itu usahakan diri kita supaya kita boleh menjadikan kita ni, diri kita sebagai seorang nakib, seorang ahli usrah yang ada sifat ikhlas dalam diri. Orang ikhlas ini dia mudah nak buat kerja. Orang yang jiwanya ikhlas dengan Allah, ikhlas dengan kerja, Allah akan tunjuk pada kita macam mana Allah mudahkan urusan kita. Dari segi amalan kita dan segi perbuatan kita, kita istiqamah dengan sesuatu perkara, ikhlaslah tu. Kita istiqamah untuk beribadat, kita istiqamah untuk belajar, akhirnya akan melahirkan ikhlas dalam diri kita. Ikhlas ni bukan boleh ditunjuk-tunjuk, bukan boleh dipaksa. Dia adalah sesuatu yang hadir, yang lahir dari dalam diri kita, hasil daripada tarbiyah, hasil daripada amalan soleh kita buat, hasil daripada kesungguhan kita melaksanakan segala perintah Allah, perintah Rasulullah dan juga perintah pihak sekolah. Okay, yang ke-10, slide seterusnya. Merapatkan ukhuwah dan kasih sayang di kalangan ahli usrah dan para pelajar di sekolah. Kita nak rapatkan ukhuwah ni. Tadi dah sebut macam-macam kita dah sebut tadi. Kasih sayang, ukhuwah, macam mana cara nak rapatkan ukhuwah, macam mana nak rapatkan kasih sayang di kalangan ahli usrah dan juga pelajar di sekolah masing-masing. Ini kena usahakan. Caranya melalui nakib yang menyusun perjalanan usrah, setiap kumpulan usrahnya dengan susunan yang selaras, susunan yang sekata di kalangan setiap kumpulan usrah. Yang ke-11, hidupkan budaya nasihat-nasihati di kalangan ahli usrah dan masyarakat pelajar. Bila kita buat taklimat di surau, di perhimpunan sebagai contohnya, kita kena suburkan budaya nasihat-nasihati, kena cakap baik-baik, tegur dengan cara yang terbaik. Kan? Itu dia. Tanamkan semangat cinta akan agama Allah SWT. Kita nasihat, kita tegur, kita tanamkan semangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pelajar-pelajar, oleh kerana mereka ni di sekolah kita ni pelajar ni ahli usrah. Jadi bila kita buat budaya macam ini, tak susah sebenarnya, mudah. Dia bila arahan itu dah selaras. Walaupun ada 10 kumpulan usrah yang mewakili 1 orang pelajar, kalau satu kumpulan 10 orang, tapi kerana arahan itu selaras, di perangkat nakib sama je arahan dia. Nakib nombor 1 bagi arahan ini, nakib nombor 2 bagi arahan yang sama juga, sampai nakib nombor 10. Bila ada 10 nakib kan, semua arahan dia sama. Maka akan timbullah suasana yang baik di sekolah. Yang ke-13, dapat uji bakat dan kebolehan ahli usrah masing-masing dan membahagikan tugas mengikut bakat dan kemampuan. Jadi nakib ni dia kena tahu bakat dan kebolehan ahli usrah dia, anak usrah dia. Jangan salah bagi kerja, jangan salah bagi tugas. Orang ni tak minat benda ni, kita bagi dia buat benda ni, teruklah. Orang yang seorang lagi ni, dia minat buat benda ni, dia suka, tapi kita tak bagi dia buat, kesianlah dia. Sebab dia ada bakat untuk buat benda tu. Jadi kita bagi tugasan, bagi arahan berdasarkan kepada kemampuan, kebolehan dan bakat masing-masing. Siapa yang tahu bakat tu? Bakat ahli usrah. Nakib kena tahulah. Ahli usrah kita ni dia minat apa? Kan? Anak usrah kita ni minat apa? Jadi kalau kita nak buat apa-apa, kita dah ada dia dah. Kan? Dia mampu buat benda macam ni. Ada kalangan ahli usrah, adik-adik pelajar contoh kan, dia pandai Photoshop. Contoh kan. Jadi kita nak buat banner WhatsApp, kita bagi dia buat. Tolong buat. Kamu pandai Photoshop kan, tolong buat benda ni. Buat iklan, buat apa semua kan. Ada seorang, dia minat jadi pengacara majlis. Dia suka bercakap. Dia suka pegang mikrofon. Bagilah dia. Kan? Bagi dia jadi pengacara majlis. Ada pula seorang ni, dia suka jadi imam. Dia minat, dia hafal pula banyak surah. Kan? Dan dia suka jadi imam. Suara dia pun sedap. Bagi, tak ada masalah.
Ini kita tahu kemampuan masing-masing. Jadi kita bagi mengikut kemampuan yang ada pada diri ahli usrah masing-masing. Mudah. Kerja kita pun akan jadi mudah. Nakib tak susah lah. Kan? Okey. Seterusnya, yang ke-14. Slide seterusnya. Dapat memahami peribadi anggota ahli usrah dengan lebih dekat seperti rajin atau malas, pemurah atau bakhil, sabar atau pemarah, atau penakut dan sebagainya. Nakib usrah dia kena tahu. Anak usrah dia ni rajin ke malas? Dia kena tahu. Pemurah ke kedekut? Pun kena tahu. Penyabar ke pemarah? Kena tahu. Berani ke penakut? Kena tahu. Benda-benda ni. Ini kelebihan pada nakib lah. Yang dia nak tengok peribadi ahli usrah masing-masing. Nakib kena pandai lah. Macam mana cara nak kenal ahli usrah dia. Dia ni orang yang rajin ke, orang malas ke, sebab ahli usrah kita macam-macam perangai dia. Macam-macam sikap ada, macam-macam tingkah laku ada. Jadi kita kena tahu cara dia macam mana. Macam kita lah adik-adik di rumah kan. Mak ayah kita tahulah anak nombor 1 sifat dia macam mana, anak nombor 2 macam mana, semua tahu. Okey. Itu matlamat surah yang ke-14 dan yang ke-15 yang terakhir. Okey. Melahirkan bakal pemimpin di peringkat sekolah dan juga bakal nakib yang terdiri daripada pelajar yang benar-benar layak, jujur dan ikhlas. Ini nak surah. Sampai masa esok nakib surah akan tinggalkan sekolah, keluar dari sekolah. Jadi siapa nak jadi pengganti? Dia akan tengoklah dari kalangan 10 orang anak usrah dia, siapa yang boleh jadi nakib, siapa boleh jadi pelapis, siapa boleh jadi pemimpin masa hadapan. Dia boleh bagi cadangan. Orang ni layak, orang ni jujur, orang ni ikhlas dengan kerja, orang ni boleh jadi pemimpin. Dia tak boleh jadi pengikut. Dia kena jadi pemimpin sebab dia ada ciri-ciri, ada sifat-sifat yang dikendaki, yang sesuai dengan diri dia, yang sekolah boleh ambil dia untuk jadi pemimpin, menggantikan kami nakib yang akan keluar. Mudah kan kerja? Rupa nasihat badan mudah, fikir mudah, makanan mudah, pengetahuan lagi mudah. Sebab orang bawah dia dah boleh buat kerja dengan elok dan dengan baik. Itu dia tadi 15 matlamat usrah. Kita tengok pula sikit lagi sejarah usrah. Ada berapa slide lagi Ustaz Ramzi? Jangan boleh habis dah kot. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 tajuk lagi. 6 slide lagi. Ini saya tak baca lah. Sebenarnya adik-adik semua, pelajar-pelajar semua tahu kan, sejarah usrah ni kita dah baca dulu dah. Bagaimana Nabi SAW memulakan usrah di rumah Arqam bin Al-Arqam, sahabat Nabi. Rumah Arqam bin Abil Arqam, dekat Bukit Sofa sana, di Mekah, memulakan program usrah, melatih dan mendidik jiwa-jiwa Jailul Quranil Farid ni, generasi yang hebat yang dilahirkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi sampaikan ajaran Islam, tunjuk ajar nasihat kepada mereka dalam keadaan mereka waktu itu sebagai golongan mustad'afin, golongan yang lemah, yang tak mampu untuk mengangkat tangan untuk membalas. Mereka dipukul, dibelasah dan sebagainya. Mereka tak mampu untuk balas. Tak keluar lagi perintah untuk membalas perbuatan. Nabi ajar mereka supaya bersabar. Sabar. Besar nilai sabar. Okey, slide seterusnya. Seruan dan dakwah Islam ni berjaya menarik ramai orang akhirnya untuk masuk Islam. Tetapi kebanyakannya siapa dia? Golongan fuqara, golongan masakin, golongan mustad'afin, golongan hamba. Tak ada pembesar Quraisy yang nak masuk Islam waktu itu. Awal-awal itu. Kebanyakannya adalah orang susah, orang miskin. Sumayyah. Kan? Siapa dia Sumayyah? Sumayyah adalah ibu kepada siapa? Siapa tahu? Boleh tolong jawab? Tolong tulis siapakah Sumayyah? Siapakah Sumayyah? Sumayyah ni ibu kepada siapa? Aina jawab Ummi Kalsum. Belum betul lagi. Sumayyah ni ibu kepada siapa?
sikit lagi. Yasir, bolehlah ambil Yasir. Bukan. Dia bukan Yasir. Belum lagi, belum. Ammar, Ustaz Ammar. Badrina Nawawi jawab. Ibu kepada Ammar. Yasir itu ayah dia, suami kepada Sumayyah. Ammar bin Yasir. Alhamdulillah. Terima kasih Aqilah Nabirah. Nabirah. Nak kena bagi hadiah ni pada Aqilah ni. Aqilah ni sekolah mana? Tapi tadi Badrina sekolah mana? Badrina dengan Aqilah ni sekolah mana? Mahat Ridwan. Mahat Ridwan Bagasrai. Ridwan Bagasrai. Ahlan. Tingkatan berapa Badrina? 5. 5. Aqilah ni tingkatan berapa? Sarjana. Tingkatan 5 juga. Oh, hebat kakak-kakak kita ni. Haifah Zaidi jawab, Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara. Lagu nasyid ni. Saya belajar cerita Sumayyah ni dengan Yasir ni. Ustaz saya cerita, kami menangis dalam kelas. Sedih kisah dia. Kan, bagaimana Sumayyah disula, dicucuk daripada bawah dia sehingga sampai kayu sula tu sampai ke kepala, ke mulut. Kan? Yasir ditombak, ayah dia. Sehingga kan Nabi sebut apa? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, kerana sesungguhnya Allah menjanjikan mau'idakumul jannah. Janji untuk kamu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Badrina dan Aqilah yang tolong jawab tadi. Ahmad Nakib pun jawab dah. Sumayyah ni emak kepada Ammar kan. Ramai jawab tadi tu. Ustaz Sabri kena bagi hadiah kat demo ni. Ustaz Sabri lah. Ustaz Ramzi. SU Mursyid Badar. Bagi hadiah buku tak? Kita hadiahkan dia buku nanti. Tolong bagi maklumat anda Badrina ni. Samzah ada. Nanti tolong bagi maklumat. Saya tak sempat nak ambil maklumat ni, tolong berhubung nanti dengan pihak Mursyid Badar. Tolong dapatkan maklumat mereka yang jawab ni tadi. InsyaAllah nanti kita bagi hadiah. Baik. Siapa nama anak dia tadi? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ni apa hebat dia? Ketika berlaku peristiwa hijrah ke Madinah, Ammar ni terlibat dalam peristiwa hijrah. Kemudian bila nak buat Masjid Nabawi, ni ulama sirah kata apa? Ketika mana para sahabat angkat satu batu labah ni, satu batu untuk buat dinding Masjid Nabawi, Ammar bin Yasir dia angkat 2 batu. Angkat 2 batu yang berat ni, kerana dia nak mencari ganjaran pahala yang besar. Dia anak yatim piatu, Ammar bin Yasir. Tapi dia seorang sahabat, seorang yang hebat, seorang yang taat dengan perintah Allah dan Rasul. Dia menjadi orang hebat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian seterusnya sikit lagi dia kita dah dekat nak penghujung dah, jadi saya nak habiskan malam ni lah. Saya tak nak sambung bulan depan nanti kita cerita tentang perkara lain. Kita ambil tajuk lain. Satu penegasan mengenai surah, nak habis dah. Proses tarbiyah di sekolah adalah satu proses pendidikan dan pembentukan yang bukan semata-mata satu proses pembelajaran ilmu. Ini kena faham. Tarbiyah usrah ni, dia ada satu bentuk tarbiyah di sekolah. Sebab kita cerita wakil kita di sekolah. Kita bukan di luar. Ini satu proses pendidikan dan juga satu proses pembentukan peribadi. Dan bukan hanya sekadar satu-satunya proses untuk belajar saja, bukan. Tetapi mesti kepada bentuk tarbiyah, bentuk pembentukan. Baru boleh melahirkan pelajar yang hebat dari sudut akademik, dari sudut sahsiah, dari sudut akhlak, dari sudut kepribadian. Baru kita boleh jadi pemimpin pelajar di peringkat lebih tinggi nanti esok. Ini baru peringkat sekolah. Belum lagi kita masuk universiti, belum lagi kita sambung pengajian, belum lagi kita turun ke medan yang sebenar dalam masyarakat. Nak jadi pemimpin esok, kalau kamu pelajar-pelajar ni menyertai parti politik sebagai contoh.
nak masuk parti mana itu terpulang lah. Tapi bila terlibat dengan politik, bagaimana kita nak menguasai politik di medan yang sebenar. Sekarang baru politik di peringkat sekolah. Usrah aja. Parti kita adalah parti usrah. Senang cerita kan. Parti kita satu je. Tak ada banyak. Usrah je parti kita. Sekarang kalau dekat luar sana macam-macam parti ada. Tak payah ceritalah buat politik kat luar tu. Sekarang kita kerja parti di sekolah. Satu je parti kita. Kita tak ada dua parti, satu je. Bagaimana kita nak menyelaras dan menyeragamkan proses pembentukan dengan satu parti itu saja. Kalau dengan satu parti pun kita jenuh, bayangkan bila banyak parti kat luar. Lagi jenuh. Ingat ini proses-proses tarbiyah yang kita wajib lalui di pangkat sekolah. Usrah yang berasal dari perkataan Arab yang bermaksud keluarga, satu medan di mana ahlinya bersama menjalani satu pembentukan yang berdiri atas semangat ukhuwah Islamiah. Okay, kita dah sebut dah tadi. Ini cuma penegasan je semula. Supaya kita nak hadam betul-betul. Bagaimana usrah ini amat penting di pangkat sekolah. Dia ulang balik. Satu proses pembentukan yang dibina di atas semangat ukhuwah Islamiah. Itu saja. Dia bukan ada benda lain. Dia tak boleh ada maksud tersirat. Dia tak boleh ada niat lain. Dengan perjalanan usrah ni. Jangan kita ada niat lain. Kita tak boleh ada tujuan lain di sebalik daripada itu. Sama ada guru penasihat badar ke, nakib usrah ke, jangan ada niat lain. Melainkan niatnya adalah kerana Allah dan nak memudahkan perjalanan sekolah. Itu je. Jangan ada agenda lain. Guru penasihat ni jangan ada agenda lain. Dia nak tarik pelajar dia kepada sekian-sekian, tak mau. Kan? Ataupun penolong kanan ke siapa ke, nanti esok nak tarik pelajar ni kepada agenda lain. Dia ada agenda tersendiri. Tak boleh. Sebab itu saya sebut tadi, fikrah kena jelas. Kebersamaan tu kena ada. Kalau kita ada agenda lain, dia akan merosakkan perjalanan sekolah dan perjalanan usrah akan rosak. Perjalanan sekolah pun akan jadi celaru nanti. Baik, rapatnya hubungan di kalangan usrah menyebabkan kadang-kadang lebih akrab dan lebih rapat daripada hubungan saudara sekeluarga. Betul? Kadang-kadang adik-beradik tak rapat, tapi dengan ahli usrah dia rapat. Kadang-kadang dia tak share dengan adik-beradik. Kan? Dia lebih suka share dengan ahli usrah. Kadang-kadang dengan nakib dia share. Dengan kakak, dengan abang dia tak nak share. Tapi dengan nakib dia akan share. Itu benda yang biasa berlaku. Baik, seterusnya. Slide terus. Manakala istilah usrah ialah kumpulan pelajar Muslim beriman kepada Allah yang berusaha untuk membina fikrah Islam dalam diri dan membina pribadi Muslim. Ini pun kita dah bincang tadi. Bina fikrah Islam dalam diri dan bina pribadi Muslim. Dua benda ni. Kita berusaha dengan melalui proses usrah dalam badar ni, kita nak bina fikrah Islam dalam diri kita. Maksudnya apa? Kita nak jadi pelajar Muslim, pelajar Islam yang beramal dengan ajaran Islam dengan cara bersungguh-sungguh. Dan dalam masa sama juga kita bina pribadi Muslim dalam diri kita. Bila kita keluar nanti, kita bawa akhlak kita sebagai seorang Islam. Tak timbullah masalah. Apa yang kita bawa? Tolong-menolong sesama pelajar, sesama kita. Bantu pula untuk fahami ajaran Islam. Bukan setakat kita saja faham. Kita ajak orang lain untuk faham dengan ajaran Islam. Laksanakan amanah yang dibebankan pada kita. Amanah ni beban. Amanah ni taklif. Amanah ni bukan kemuliaan. Bukan tashrif. Bukan seronok dengan jawatan, dengan amanah. Kena takut dengan jawatan. Takut dengan amanah. Bila kita dipikulkan dengan amanah, kita laksanakan amanah ni dengan sedaya upaya kita. Wa'malu mastata'tum. Beramallah. Bekerjalah dengan kemampuan kamu. Pada dalam ayat lain apa Allah sebut? Lupa dah. Allahumma salli ala Muhammad. Nanti kalau saya sebut balik ayat. Okay, pendek je ayat dia. Terlupa. Okay, tak apa. Untuk apa? Untuk mengajak masyarakat pelajar mengabdikan diri kepada Allah. Bila kita dah ada fikrah Islam dalam diri, dah bina peribadi Islam dalam diri, kan? Dah faham dengan ajaran Islam, mudah untuk kita ajak pelajar-pelajar mengabdikan diri kepada Allah. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Qul kullun ya'malu ala syakilatih. Itu yang perlu teringat.
Dan tiap-tiap kamu kena bekerja ikut kemampuan masing-masing. Kita beramal dengan kemampuan yang kita ada. Kita beramal dengan ilmu yang kita ada. Dapat satu ilmu, kita beramal. Dapat satu benda yang baru, kita beramal. Kita bukan alim, kita ni orang jahil. Imam Syafi'i selalu pesan, setiap kali dapat ilmu baru, bermakna kita ni masih merupakan orang yang jahil. Kita bukan orang yang alim, bukan orang hebat. Usrah jadi proses pembentukan yang membawa makna penekanan dan perbincangan di dalam usrah yang mencakupi satu bidang yang luas dan menyeluruh. Okey. Saya laju lagi. Usrah ni dia ada bidang yang luas dan menyeluruh. Macam tadilah, akademik dia ada, agama dia ada, adab akhlak dia ada, akidah dia ada, amal islami dia ada. Semua ada dalam usrah. Takkan lari. Usrah satu unit penting dalam organisasi sekolah memerlukan satu bentuk penyusunan yang rapi kerana meyakini bahawa kebenaran yang tidak tersusun rapi akan diatasi oleh kebatilan yang tersusun. Betul kan? Sebab itu organisasi usrah sekolah ni dia kena tersusun rapi. Sebab kalau tak tersusun rapi, dia akan diatasi oleh kebatilan yang tersusun. Anak-anak pelajar, pimpinan pelajar, benda batil ni ada di keliling kita. Dan benda batil ni boleh masuk dalam diri kita. Mudah saja. Sebab itu kita kena kuatkan diri kita dengan taqarrub ilallah, dengan amal soleh kita. Kita kena banyak buat perkara-perkara baik, banyak buat amal soleh untuk diri kita. Bangun malam, kalau tak boleh sebulan sekali, kalau tak boleh tiap-tiap hari, seminggu sekali. Kalau tak boleh tiap-tiap malam, seminggu sekali. Kalau tak boleh seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak boleh 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Tak pun 4 minggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak boleh 2 bulan sekali. Solat tahajud contoh kan, qiyamul lail. Pemimpin dia kena rajin bangun malam. Dia kena rajin beribadat kepada Allah SWT. Dia kena memberikan satu pengharapan dia kepada Allah. Dia kena banyak mengadu dengan Allah. Tapi itu baru dia boleh mengadu kepada manusia. Sebab kita pemimpin, banyakkan kita bercakap dengan Allah, mengadu dengan Allah. Allah Maha dengar, Allah Maha tahu. Bila kita ada hubungan yang baik dengan Allah, kontak yang baik dengan Allah, kita tak ada masalah untuk berhubung dengan manusia. Tapi kalau kita tak ada hubungan baik dengan Allah, macam mana kita nak bina hubungan baik dengan manusia? Zikir kita pun tak banyak, kan? Doa kita dengan Allah pun celaru, kejap rajin doa, kejap malas nak berdoa, baca Quran pun malas. Kita sibuk baca WhatsApp, baca Facebook, baca novel, baca buku, apa-apa benda tak dalam handphone. Sebab kita ada handphone masing-masing, sibuk dengan urusan dunia kita. Kita lupa dengan Allah. Perjalanan usrah adalah diawasi sepanjang masa agar keberkesanannya dapat menguntungkan pelajar dan sekolah. Ini tugas guru penasihat badar. Dan ini juga tugas presiden badar. Ini juga tugas kepimpinan badar. Ini juga tugas nakib usrah. Kena pastikan perjalanan usrah ini diawasi, dipantau. Ada buku laporan, ada buku panduan, ada buku teks usrah kena ada. Kita dah ada dah kan? Buku teks usrah tentang 1, 2, 3. InsyaAllah dalam waktu terdekat ni kita nak siapkan buku tentang 4 dan 5. Supaya apa? Dia menguntungkan pelajar dan sekolah. Untung duniawi dan untung ukhrawi. Kesimpulannya, usrah adalah proses untuk mengikat hubungan yang lebih mantap di kalangan ahli usrah untuk melakukan kerja dan tugas dalam masyarakat pelajar. Nak ikat hubungan yang lebih mantap di kalangan ahli usrah. Kan tidak cerita kan? Ahli usrah ni, dia kena ada hubungan dia, erat, kuat, mantap. Baru dia mudah nak buat kerja, tugas dalam masyarakat pelajar. Sifat as-sam'u dan at-ta'atu tadi akan timbullah, akan lahirlah. Dengar dan taat, mudah. Tegur menegur antara sesama ahli usrah dan nasihat manusia adalah asas kekuatan usrah. Kena rajin tegur. Tapi macam saya sebut tadi lah, tegur dengan cara yang sepatutnya. Kita sebagai ahli, kita sebagai nakib kan, kena tegur sama-sama. Menasihati antara satu sama lain. Jangan sombong, jangan belagak, yang sebagainya. Tak mahu benda-benda itu. Tapi kita kena ada sifat rendah diri. Dan jangan bangga dengan apa yang ada pada diri kita. Kita kena sifat tawaduk dan sebagainya. Kemanisan berjemaah akan lebih terasa apabila pelaksanaannya menepati dengan kehendak usrah. Kemanisan hidup secara berjemaah di kalangan ahli usrah ini akan kita rasa nanti. Bila mana kita dapat laksanakan usrah ni dengan cara yang terbaik mengikut kemampuan masing-masing.
terbaik ikut kemampuan masing-masing. Bukan terbaik ikut kehendak kita. Kita tak tahu kerja kita di mana yang Allah makbulkan, Allah terima, kita tak tahu. Sebab itu kita buat yang terbaik ikut kemampuan kita berdasarkan kepada apa yang Allah izinkan. Kalau Allah tak izinkan, tak jadilah. Kan? Dan kita kena banyak bersangka baik dengan Allah, dan kita juga kena banyak bermunajat, memohon kepada Allah supaya urusan kita jadi mudah. Sebab nak ubah hati manusia bukan kerja kita, tapi itu kerja Allah. Kita cuma berusaha sahaja. Nak tackle hati manusia ni bukan kerja kita. Sebab itu hubungan kita dengan baik, hubungan baik kita dengan Allah kena jaga. InsyaAllah Allah akan jaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Habis. Alhamdulillah. Selesai dah perbahasan kita berkenaan dengan usrah badar di sekolah. Saya harap saya dah dapat sampaikan kepada anak-anak dan adik-adik pimpinan pelajar. Mudah-mudahan ini menjadi satu garis panduan kepada kita di pangkat sekolah. Tak lama lagi kita nak bersemuka. Bila kita dah bersemuka, insya-Allah saya harap usrah ni kita boleh jalankan semula seperti biasa. Kita susun balik semula, kita pastikan usrah kita berjalan dengan baik, dan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dapat belajar, meneruskan pelajaran selepas lama dalam PDPR, dan juga dapat membantu pihak sekolah untuk melaksanakan program sekolah. Yang saya minta bagi nama tadi nanti, tolong ni kalau tolong macam mana nak buat macam ni lah, saya bagi nombor saya. Nombor saya nanti bagi maklumat anda kepada nombor saya. Ataupun kita ada Telegram kan, Ustaz Ramzi kan, Telegram Qiyadi tu, grup Telegram kan kita ada kan, mana-manalah nak bagi dekat Telegram pun boleh, nak bagi direct terus pada saya pun tak apa, boleh. Nanti bagi nama dengan alamat, nanti kita post lah, kita post buku lah, kita bagi hadiah buku. Jadi sekarang itu dulu, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih kerana sudi untuk bersama untuk tempoh 2 kali, siri 1, siri 2. InsyaAllah pada siri akan datang kita akan bawa tajuk lain, InsyaAllah mungkin ada ustaz-ustaz lain yang akan bantu. Harapnya anda semua tidak sunyi dan tidak rasa letih, penat untuk kita berhubung secara online, walaupun kita tak dapat bersemuka nanti. Dan kalau dah bersemuka pun nanti kita tengoklah macam mana kita boleh buat. Kita bincang balik. Mungkin juga kita boleh buat melalui sekolah, perangkat sekolah nanti macam mana, kita tengok nanti. Ala kulli hal, mudah-mudahan kita dapat membantu pihak sekolah untuk menjalankan program kita dengan lebih baik, insya-Allah. Sekarang itu dulu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan di atas keprihatinan pimpinan pelajar semua hadir pada malam ini. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua dan Allah beri kebaikan kepada kita. Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Doakan juga saya mudah untuk buat kerja ni, mudah untuk sama-sama membantu guru-guru kita di sekolah untuk melaksanakan kerja-kerja badar dan juga kerja-kerja yang ada ni. InsyaAllah sama-sama kita doa dengan Allah SWT. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.